wal faqatu dzatiyah, dan sifat semula jadi kamu itu tidak akan dapat dihilangkan semata-mata datangnya pemberian-pemberian sementara seperti kaya, sehat, lapang, kemewahan. Dia tetap tidak hilang dengan kedatangan semua pemberian-pemberian tadi. Boleh faham tak sikit sebanyak ya tuan-puan sekalian apa yang kita maksudkan ini? Maksud dia apa dia? Mutiara kata ini mengingatkan kita tentang siapa diri kita yang sebenar. Masya Allah. Adalah satu malapetaka sahabat-sahabat sekalian bila kita rasa kita tidak memerlukan sesiapa pun. Itu namanya sombong. Antara tanda kita mulai nak sombong tuan-puan sekalian, rasa tak memerlukan apa pun, dalam konteks bicara kita kerohanian ni, bila mana kita mula rasa macam culas berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Culas. Culas tu boleh jadi tak doa pun, ala kadar je. Lepas solat, bangun terus, tak doa. Ya? Itu culas. Maknanya dah tak ada rasa apa-apa. Dan kadang-kadang kita sahabat-sahabat bila kita rasa kita punya support system kita kuat, kita rasa tu dah memadai. Tak apa, saya ada bibik. Tak apa, saya ada circle saya. Tak apa, saya ada kabel saya. Tak apa, saya ada suami saya. Tak apa. Semua yang kita cakap tu makhluk. Dan kita rasa lega. Tak apa, saya ada anak-anak saya. Bahkan Ustazah pernah ada seorang suami tu cakap, isteri dia pernah kata kat dia, yelah mungkin terlepas cakap ke apa kan, kalau dia mati pun tak apa, saya ada ramai kawan saya. Kawan saya ramai, dia kata. Dia tak pandai bawa kereta, tapi kawan dia ramai-ramai. Suami dia cakap, jadi kata suami dia, habis macam mana awak nak ke pasar? Ada kawan saya, boleh bawa saya pergi pasar. Tapi Zambik dia kata dengan si suami itu, mungkin dia terlepas cakap masa dia marah. Ya? Tapi nak bagi tahu, baik suami, baik kawan, baik siapa pun sangat terbatas dalam membantu kita. Tapi izin Allah Subhanahu Wa Taala, semua tu tak dapat nak mendatangkan sebarang manfaat kepada kita pun. Jadi, kenapa pentingnya hikmah ini tuan-puan sekalian? Apa penting dia? Untuk mengelakkan daripada satu sifat yang Allah tidak redha, walau sebesar zarah pun ada dalam hati kita. Sebesar zarah pun Allah tak redha. Jangan kata segelas. Ya, jangan kata sebesar kiub. Sebesar zarah pun Allah tak redha dalam hati kita. Sifat apa? Takabur. Sombong. Aku boleh buat semua. Tak apa. Semua boleh. Aku boleh. Aku boleh. Aku boleh. Berpada juga nak cakap aku boleh ni. Ya kan? Kadang-kadang kita dalam motivasi. Saya boleh. Saya boleh. Iya. Tahu saya boleh. Tapi tetap sebagai hamba Allah berpada juga. Macam mana boleh jadi boleh? Ada Allah. Tak kerana kita semata-mata. Kenapa? Sebab sahabat-sahabat sekalian, bila ada saja sifat sombong, takabur, rasa diri hebat, rasa diri pandai, rasa diri kuat, rasa diri kaya, rasa diri memiliki segala-galanya, Allah sebut dalam hadis qudsi, aku haramkan walau sebesar zarah. Sebab itu pakaian aku. Ibadahlah banyak mana pun tuan-puan sekalian, tapi dalam hati ada rasa sombong. Ya, ada rasa sombong, ada rasa bongkak, takabur, pandang diri lebih hebat daripada orang lain. Tak tahu dah nak cakap macam mana dengan ibadah tu. Jadi sebab itu sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya, dalam hidup kita ini, ni nak sampai kepada
apa yang kita lalui dalam hidup, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha baik mentarbiah kita, mendidik kita. Buat sampai keadaan diri kita akur bahawa aku tidak mampu melakukan apa pun kecuali dengan kehendak dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Akur. Jangan dia cakap besar dalam hidup ni. Tak apa, mak boleh duduk seorang-seorang besok. Kau buatlah kerja kau semua. Pergilah kat keluarga kau. Mak boleh. Biar betul mak. Biar mak seorang-seorang. Kan kita faham mak ni kan. Kita pun mak kan. Besok kita pun sama kat cakap macam tu. Biar. Tapi sebenarnya kita kena cakap beralas sama puan. Kena cakap beralas. Apa dia? Setakat mak mampu ni, mak cuba. Sampai masa tak ada kudrat, tak mampu seorang-seorang, mak terimalah aturan. Mungkin kena duduk dengan anak-anak. Ya. Betul tak tuan-puan? Sebab mana sangat kemampuan dan keupayaan kita. Memang kena cakap beralas semua benda. Oh saya boleh. Semua saya boleh. Belum tahu. Ya, macam-macam Allah tunjuk nanti. Sebab apa? Sebab tawaduk itu tuan-puan adalah sifat hati yang sangat indah. Tawaduk. InsyaAllah. Kan kita kan tengok Allah ajar ya. InsyaAllah la hawla wa la quwata illa billah. Semua tu nak menimbulkan rasa tawaduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah datangkan dalam hidup kita tuan-puan kadang-kadang sampai terputus pergantungan dengan manusia kecuali Allah. Saya nak cerita dengan tuan-puan satu kisah benar. Tapi jangan cerita dengan orang. Tadi live kan ni. Ada live ya. Kisah seseorang lah tuan-puan ya. Saya tak nak cerita terlalu detail tapi untuk ambil iktibar ya. Masya Allah tuan-puan. Macam mana saya nak cerita Tapi kan ustazah selalu mengambil kisah dia ni. Tuan-puan yang ini, ustazah nak suruh pas kat semua Ini ud mihrab. Letak kat sejadah, letak kat telekung. So dia punya apa? Yang ni ustazah pilih sendiri masa pergi baru ni. 3 masjid. Ya, okay. Baik. Tuan-puan, Masya Allah. Macam mana ustazah nak cerita Tapi cerita dia kekuatan untuk ustazah. Ya. Dia payah juga nak cerita ni, ya. Rumah tangga dia diuji. Dia ada anak yang ramai. Dia ada kedudukan pangkat semua ada. Dia bukan orang Malaysia orang negara lain. Dia ada kat tempat dia orang terhormatlah keluarga dia apa semua gini. Allah uji dia suami dia berkahwin lain. Dia cuba tapi lepas 2 tahun ke 3 tahun berlaku perceraian dia dan suami dia. So bercerai, tapi lepas beberapa bulan kembali bersama balik. Cuba lagi, kalau tak silap sampai 13 tahun. Bayang 13 tahun akhirnya diceraikan oleh suaminya talak 3. Qaddarallah. Kenapa diceraikan tu? Ini saya dapat daripada mulut dia sendiri. Dia kata suami dia tak nak dah berpoligami, so dia memilih salah seorang akan dilepaskan. So yang dia pilih adalah yang pertama. Innalillah. Okay. Tapi Masya Allah sahabat ustazah ni orang terpilih lah. Kalau calang-calang iman tak boleh lalui tuan-puan. Tapi dia kata apa? Hari saya diceraikan oleh suami talak 3 tu saya rasa seperti nadinya terputus. Masya Allah. Saya tak pernah dengar lagi ada orang mengungkap kesakitan dia dengan ayat yang sahabat dah cakap. Rasanya seperti nadi terputus. Bayangkan. Sebab dia struggle berbelas tahun
sayang kat suami tu, tapi akhirnya dipilih untuk dilepaskan, rasa seperti nadi terputus. Tetapi cepat-cepat disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Saya dengar tu tuan-puan, ya Allah, sakitnya. Tapi dia jawab apa? Allah sambut. Allah tenangkan. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Sepertinya Allah menjawab, selama ni doa saya, ya Allah, aku ingin kamu, aku nak cinta kamu. Tengok-tengok, mungkin Allah tahu kebergantungan saya dengan makhluk masih wujud. Cabut semua. Saat dicabut, gigi pun kalau cabut sakit. Kalau tak percaya, gigi tu gigi. Tak payah abuse doktor, cabut terus. Oh, ya Allah, ya Tuhan. Sakit. Sakitnya tu saya gambarkan seperti nadi saya putus, ustazah. Dia kata. Putus. Masya Allah, Masya Allah. Lalu hiduplah sendirian, keluar daripada rumah, membesarkan anak-anak. Dia yang keluar, mulakan sebuah hidup baru. Bergelut dengan rasa rindu, rasa sayang. Tapi selalu yakin Allah takkan sia-siakan. Yakin Allah adil, Allah tidak zalim. Masya Allah. Dan dia kata, Masya Allah, rupa-rupanya ini nikmat yang tidak pernah dapat diberikan oleh sesiapa pun. Bahkan nikmat ni tak mungkin kita dapat rasa ketika mana kita dikelilingi oleh manusia. Tak apa, suami saya kaya. Tak apa, saya ada ni, saya ada tu. Masa tu dia cakap, nikmat ni tak dapat rasa. Nikmat apa? Nikmat saya tidak ada sesiapa kecuali hanya engkau saja, ya Allah. Betul-betul, depan mata, dalam realiti hidup, memang tak ada siapa-siapa kecuali hanya Allah. Ustazah kan tuan-tuan, sebab banyak bercakap dengan dia, telefon dia, banyak ni apa semua. Dia kata, Masya Allah, macam nak belajar lah, macam nak ambil dia punya, dia punya kedalaman penghayatan ma'rifatullah dia tinggi ya tuan-puan. Jadi ustaz apa macam baik dengan dia, nak belajar. Ya. Bahkan kalau masa kata dia mesej, Assalamualaikum, semoga ibadahnya semakin kuat. Itu pun dah cukup baik dah ustaz. Mudah-mudahan ibadahnya makin kuat ya. Mudah-mudahan zikirnya makin hebat. Itu pun dah cukup. Sebab apa? Kita rasa yang bercakap tu orang yang melalui. Dahsyat tuan-puan. Sesuatu yang dia tak terbayangkan. Habis. Maknanya kalau hati tu lunyai. Renyuk. Tapi rupa-rupanya di situlah Allah nak bagi tahu apa dia? Kamu memang tidak boleh sendirian. Semakin kuat rasa kebergantungan kita dengan Allah, keberhajatan kita dengan Allah, itu semakin baik untuk kita sebagai hamba. Banding tak ada rasa tu. Sebab apa? Allah bagi semua yang kita nak.